Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Malam ni kita sambung kembali pengajian kita membicarakan tentang kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. At-Tibyan dalam menceritakan adab bersama Al-Quran yang disusun ataupun dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita telah pun berhenti pengajian kita hari itu agak awal sebelum puasa. Puasa memang saya tak berkuliah pada bulan puasa. Boleh kata di mana-mana pun saya stop pengajian saya, kuliah saya di bulan puasa. Dan selepas daripada raya pun minggu pertama belum boleh dimulakan, ada keuzuran yang tak dapat yang menyebabkan tak dapat dimulakan kembali, dan hari ini masuk minggu kedua lah. Jadi insya-Allah kali terakhir terhenti lama juga pada 12 hari bulan 2 hari itu. Betul tak? Ada catat tarikh tak ada? 12 hari bulan 2 2023. Baik. Kita masih lagi di awal-awal bab kitab kita ini membicarakan tentang keutamaan membaca dan mengkaji Al-Quran. Keutamaan membaca dan mengkaji Al-Quran. Pada hadis yang terakhir yang kita bicarakan iaitulah hadis yang mana daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, baginda SAW bersabda. Jadi qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumi fid darain. Beliau menyebutkan, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan tentang hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pada muka surat 5 itu di mana Nabi SAW bersabda, man syaghalahu al-Qur'anu an zikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin. Wa fadlu kalamillahi ala sairil kalami ka fadlillahi ala khalqih. Yang ni kita dah baca dah, cumanya sebelum nak sambung yang seterusnya kita ulang balik sedikit. Jadi Nabi SAW menyebutkan, memberitahu siapa yang disibukkan dengan Al-Quran, daripada berzikir mengingati aku, disibukkan dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, menghafal Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai zikrullah, zikirnya, sehingga kan masa untuk diperuntukkan bagi memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah itu tak banyak kerana sibuk dia dengan Al-Quran. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, aku akan memberikannya kepadanya sebaik-baik pemberian yang aku berikan kepada orang yang meminta. Ada orang dia meminta-minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa. Allah Subhanahu Wa Taala suka orang yang berdoa, dan Allah Taala tak suka orang yang tak berdoa kepadanya. Ad-du'a mukhul ibadah. Dalam satu hadis menyebutkan doa itu adalah macam otak kepada ibadat. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu juga adalah silah senjata kepada orang mukmin. Jadi pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La yuraddul qada illa bid-du'a. Qada, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala itu tak dapat nak ditolak, tak dapat ditangkis melainkan oleh doa. Pentingnya doa. Walaupun begitu, dalam hadis kursi ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan keutamaan Al-Quran itu, sehingga kan kalaulah seseorang itu dia disibukkan dengan Al-Quran sampaikan doa pun tak berkesempatan ataupun kurang dari sudut berdoanya berbanding dengan mentadabbur, membaca, menghafal, memfokus kepada Al-Quran, maka Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala berikan kepadanya
apa yang lebih baik lagi daripada orang yang berdoa. Itu kelebihan Al-Quran, ya. Baik. Dan keutamaan kalam Allah itu atas perkataan lainnya adalah seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Mengapa begitu sekali hebatnya Al-Quran? Sebab ia adalah kalam Allah. So kalau kalam Allah, maka diumpamakan kalau kita nak bandingkan makhluk dengan Allah, tentulah tak boleh nak buat ukuran dan tak boleh nak buat bandingan. Maka demikianlah kalam Allah nak dibandingkan dengan kalam makhluk. Jadi di situ kita berhenti masa pertemuan kita pada kira-kira 2 bulan yang lalu. Baik, hadis yang kita nak bacakan pada malam ini sambungan daripada hadis itu. Hadis ini sambungan daripada hadis yang kita baca tadi. Baik. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pasal apa kita kata radhiyallahu anhuma? Tahu nah? Tahu ke tak tahu? Pasal apa kita kata dia radhiyallahu anhuma? Ada setengahnya kita kata radhiyallahu anhu, ada yang kita kata radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma sebab bila kita sebut Ibnu Abbas, nama dia Abdullah bin Abbas, jadi dipanggillah Ibnu Abbas. Jadi dia adalah sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas ni Abdullah bin Abbas. Al-Abbas itu adalah bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas, Abdullah yang anak kepada Al-Abbas ini, dia seorang mukmin dan bapanya juga seorang mukmin, orang yang beriman. Oleh kerana kita sebut dua nama daripada Ibnu Abbas ataupun daripada Abdullah bin Abbas, Abdullah pun kita sebut, bapaknya pun kita sebut, maka bila kita sebut ataupun gelaran radhiyallahu anhuma tu, moga-moga Allah Taala meridai, sebab itu kita sebut anhuma, kepada kedua-dua mereka. Kita tak sebut radhiyallahu anhu. Kalau kita sebut radhiyallahu anhu, maknanya Allah Taala redha kepadanya seorang saja. Tapi bila kita sebut dua nama, Ibnu Abbas, anak Abbas, anak tu siapa dia? Namanya Abdullah. Abbas tu bapaknya, dua kita sebut. Oleh kerana itulah kita katakan radhiyallahu anhuma. Allah Taala, mudah-mudahan Allah Taala redha kepada kedua-dua mereka. Sebab apa? Sebab kedua-dua anak dan bapa adalah orang Islam. Baik. Seperti mana kita sebut juga Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kita pun bila kita sebut Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, redha Allah kepada kedua-dua mereka, kepada anak dan kepada bapa sekali, sebab kedua-duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, maka daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal qur'ani kal baitil kharib. Sesungguhnya orang yang tidak terdapat dalam rongga badannya. Apa maksud dalam rongga? Dalam badannya ni, dalam hatinya lah kan. Disebutkan jauf, rongga ni, rongga benda dalam. Rongga benda dalam. Kalau di sudut fiqahnya, rongga ini ialah benda yang kita boleh masuk daripada luar ke dalamnya. Ada rongga yang terbuka, ada rongga yang tidak terbuka, kan? Rongga dalam kitab fiqah yang buat puasa tu rongga terbuka. Apa maksud rongga terbuka? Dia ada lubang masuk. Lubang telinga, lubang hidung, lubang mulut, lubang dubur, lubang kubul. Itu dia ada lubang masuk, dia ada, itu maksud rongga yang terbuka. So rongga itu maknanya benda yang di dalam. Kalau kita cucukkan ubat melalui lengan kita atau melalui tempat-tempat yang berisi pada kita pun, dia akan masuk ke dalam rongga juga. Tapi itu bukan rongga terbuka, dia tak ada lubang dia. Kan dia tak ada lubang. Mulut rongga terbuka, hidung rongga terbuka, dia ada lubang masuk. Masuk air melalui mulut, masuk air melalui hidung, masuk ubat melalui mulut, kan? Masuk ubat melalui hidung. Ada kan kanak-kanak yang kalau demam tu tak boleh nak makan ubat, dia tak pandai nak makan ubat lagi, baby tak boleh nak makan ubat, jadi doktor bagi ubat dia bagaimana? Jolokkan masuk melalui dubur dia tu ubat, kan? Masuk melalui rongga. Sebab budak baby mana dia reti makan ubat, kan? Dia tak tahu makan ubat. Jadi kadang-kadang dimasukkan ubat melalui
kubur dubur itu. Itu rongga. Baik. Itu maksud rongga. Maksud rongga ini bahagian dalam anggota tubuh kita. Tak nampak lah. Tak nampak sumber rongga. Jadi dalam hadis ini menyebutkan orang yang di dalam rongganya tak ada sesuatu pun daripada Al-Quran. Tak ada sesuatu pun daripada Al-Quran. Kal baitil kharib. Maka diibaratkan seperti batang tubuh kita ini seperti rumah. Seperti satu rumah. Dalam rumah itu dia ada isi dia, dia ada perkakas dia, dia ada peralatan dia, dia ada serba-serba benda yang kita simpankan dalam rumah itu. Maka kalaulah seorang itu batang tubuh macam ibarat dia seperti rumah, tetapi dalam batang tubuhnya, dalam jiwanya itu tidak ada Al-Quran, ibarat macam rumah yang roboh. Ibarat macam rumah yang roboh ataupun usang ataupun tak ada apa, kosong. Itulah perumpamaan bagi orang yang tidak ada dalam jiwa, dalam hatinya Al-Quran. Maka semakin banyak Al-Quran dalam jiwa kita, dalam dada kita, berarti semakin kukuh binaan rumah itu. Semakin kukuh binaan rumah itu. Jadi dalam hadis yang lain Nabi SAW ada juga menyebutkan innal buyut allati yuqra' fiha al-Quran la tudhi'u li ahli as-sama' kama tudhi'u as-sama' li ahli al-ardi. Rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, rumah yang dibacakan dalamnya Al-Quran itu, dia terang benderang, dia menyinari kepada penduduk langit. Penduduk langit melihat di bumi itu tempat yang gelap itu, tiba-tiba ada tempat yang terang-terang itu rumah yang ada Al-Quran. Kama tudhi'us sama' li ahli al-ard. Macam mana mereka nampak sebagaimana kita orang di bumi melihat di langit ada bintang-bintang, ada banyak bintang-bintang ataupun kita melihat kelipan bintang di langit itu, maka ibarat dia macam tu. Penduduk di langit, penduduk langit siapa dia? Malaikat lah. Penduduk langit malaikat lah. So mereka melihat di bumi itu, melihat maknanya rumah ni, nak tahu rumah si fulan ni ahli Quran tak ahli Quran, tengok rumah tu bersinar bercahaya, dilihat oleh malaikat di langit, dilihat oleh penduduk langit. Maka ini tandanya rumah ahli Al-Quran yang dibacakan di dalamnya akan Al-Quran. Baik. Maka wa innal baita alladhi la yuqra' fihi al-Quran la yadiqu ala ahlihi wa tahduruhu syayatin. Dan rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka dia akan menjadi sempit kepada penduduk rumah tu, ahli rumah tu. Dia akan jadi sempit walaupun rumah besar, walaupun mahligai dan istana, tetapi tidak dibacakan Al-Quran, maka dia akan jadi sempit. Sempit macam mana? Bukan sempit fizikalnya, dia menyempitkan jiwa orang yang berada dalam rumah itu. Itu tak aman dan tak tenteram, hati tak tenang, resah gelisah, masalah datang bertimpa-timpa bertubi-tubi. Habis satu masalah, datang masalah lain pula. Pasal apa? Pasal kharib, roboh daripada zikrullah. Apa zikrullah yang akbar, yang terbesar zikrullah itu ialah Al-Quran. Jadi rumah yang tidak dibacakan Al-Quran itu disempit kepada ahlinya. Oleh kerana itu, kalaulah kita ini menghadapi apa-apa kesempitan, jiwa tak tenang, tak tenteram, cuba tengok dalam rumah kita, kita dah baca Quran tak dalam rumah kita. Maka hendaklah membiasakan diri dihidupkan dalam rumah kita itu dengan bacaan Al-Quran. Baik. Wa tanfiru minhul malaikah. Rumah yang tak dibacakan Al-Quran itu malaikat pun lari. Malaikat tidak mendekati. Baik. Jadi ini disebutkan dalam hadis yang lain seperti mana dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah ya. Baik. Itu ibarat dia. Makanya kenalah membiasakan diri kita memperuntukkan selain daripada di rumah Allah, di rumah sendiri juga hendaklah dibacakan dengan Al-Quran. Hendaklah dibacakan dengan Al-Quran. Baik. Seterusnya daripada Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Daripada Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Ini pun kita tengok kan dia sebutkan Abdullah bin Amr ibn al-As kan radhiyallahu anhuma. Jadi yang Allah Taala redha kepada mereka berdua itu ialah Abdullah
anak kepada Amru. Ini bukan Abdullah bin Umar. Ini Abdullah bin Amru, seorang sahabat namanya Amru ibn al-As. Amru ibn al-As. Amru ibn al-As ini sahabat yang membuka Mesir. Maksud membuka Mesir itu adalah membawa Islam ke Mesir. Membawa Islam ke Mesir, dan dialah menjadi pemerintah Mesir dalam sejarah Islam yang pertama. Sahabat Nabi namanya Amru ibn al-As. Dia bukan Umar. Umar lain. Ada juga Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar tu anak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Yang ni Abdullah bin Amru bin al-As. Jadi Abdullah ini dia adalah anak kepada Amru, sahabat Nabi, dan kedua-duanya adalah sahabat, dan mereka itu disebutkan dengan radhiyallahu anhuma kepada kedua-dua mereka itu. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'u biha. Nanti di hari kiamat nanti, bila dah masuk ke dalam syurga, kepada orang ahli Al-Quran itu akan dikatakan kepada yang membaca Al-Quran, ahli Al-Quran itu. Anak-anak yang menghafal Al-Quran ini, beramal dengan Al-Quran sebanyak mana hafalan yang boleh dibacakan itu, maka akan dikatakan nanti, bacalah dan naiklah. Dikatakan, iqra' wartaqi, warattil, dan bacalah dengan tertil. Bila dia baca Al-Quran itu, maka kedudukannya dalam syurga itu dia akan sendiri naik. Macam mana naik tu jangan tanya ustaz tak tahu nak bayangkan, tapi hadis sebut kata dia akan naik. Naik itu physically naik, kata sebab syurga itu ada darjat-darjatnya yang tinggi-tinggi, bawah dan semakin tinggi. Maka di manakah darjatnya sehingga ke akhir bacaan yang dia mampu baca. Dikatakan kepadanya, iqra, baca, wartaqi, naik. Warattil, dan bacalah dengan tertil. Warattilil Qur'ana tartila. Apa maksud baca warattilil Qur'ana tartila? Baca dengan tertil iaitu baca dengan jelas huruf-huruf yang kita baca, dengan bertajwid, dengan betul bacaannya, tidak gopoh sehingga tertanggal huruf. Kadang-kadang orang terlalu cepat sangat baca sehingga kan tertanggal baris ataupun huruf, maka itu orang yang baca dengan tidak tartil. Tartil tu umum baca Al-Quran dengan cara yang elok, dengan jelas huruf-huruf yang disebutkannya itu, matnya dan bukan matnya, yang panjang dan pendeknya semua jelas. Itu tartil. Tapi kalau secara khususnya perbincangan ulama tajwid, cara pembacaan Al-Quran itu ada yang menyebutkan bahawasanya cara baca Al-Quran itu ada yang tartil, ada yang tadwir, ada yang hadar. Jadi kalau tartil itu bacaan yang sederhana dari sudut tempo, kelajuannya, kesemuanya, sama ada tartil kah, tadwir kah, hadar kah, semuanya baca betul. Semuanya baca betul. Cuma yang bezakan dari sudut kelajuannya, kan? Macam kita biasa baca imam duk baca dalam sembahyang tu, kebiasaannya bacaan secara tartil lah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tartil, mana satu jelas huruf alifnya, lamnya, ha-nya jelas kan? Jelas, tidaklah terlalu laju sangat kan? Tapi kalau hadar itu dia ambil daripada perkataan munhadir, macam seperti menggelusur daripada tempat yang atas ke bawah, laju. Tapi laju tetap juga betul. Laju tapi masih macam setengah imam tarawih, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Laju tapi huruf-hurufnya tak tertanggal, tak kan, barisnya, matnya semua betul, tapi laju. Itu hadar. Tadwir, yaduru bainahuma. Tadwir itu maknanya duduk tengah-tengah antara kedua-duanya tu. Dari sudut tempo kelajuannya, mana duduk tengah-tengah tu tidaklah terlalu laju, tidaklah terlalu perlahan, maka di tengah tu dipanggil tadwir, kan, bacaan. Tetapi apa pun istilah ini disebutkan, ini ulama-ulama Al-Quran lah.
Tapi kesemuanya adalah bacaan yang betul. Mesti bacaan betul yang jelas hurufnya, itu maksud bacaan dengan tartil. Secara umumnya kesemuanya itu tartil. Kalau dibaca dengan betul, hurufnya disebutkan dengan jelas betul, matnya betul, kan tidak tertanggal baris dan hurufnya apa semua, kesemuanya itu secara umumnya tartil. Tapi secara khususnya dibahagikan lagi, ada tartil, ada tadwir, ada hadar, dan ada lagi sebutkan satu lagi tahqiq. Tahqiq lagilah slow. Tahqiq lagilah slow. Barangkali macam orang peserta tilawah musabaqah tu kan, dia lagi perlahan tempo bacaan dia tu, tapi kesemuanya jelas, tidak lari huruf, sebutan huruf, makharij hurufnya baik, dan al-mudud, al-madnya, dan juga kaedah-kaedah tajwidnya. Baik, maka dikatakan kepada ahli Al-Quran tu baca dengan tartil, maknanya baca dengan betul lah kan, baca dengan betul lah, dengan teratur, baca dengan teratur. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kamu baca dengan tertil semasa di dunia. Sebab itu kita masa baca Al-Quran tu jangan tergopoh-gopoh, jangan terlalu laju kan. Kadang-kadang dengungnya pun tak sempat. Inna hadzal Quran, inna pun tak ditekankan kan, pasal laju sangat kan. Jadi kurang tertilnya tu. Baik. Maka dalam hadis ini Nabi kata, fa inna manzilataka, tempat kamu yang sebenarnya dalam syurga itu tang mana, di mana? Bila kamu dah baca sampai habis dah kemampuan kamu untuk membaca itu, maka di situlah tempat akhir sampai. Itu khusus kepada ahli Al-Quran. Maka tingginya darjat itu kita pun tak tahulah kan bagaimana tingginya. Cumanya dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim al-muttafaq alaih dihuraikan maksud ketinggian darjat antara ahli syurga itu. Salah satu hadis menyebutkan, inna ahlal jannah yatara'una ahlal ghuraf min fawqihim kama yatara'una al-kawkab ad-durri al-ghabir fil ufuq min al-mashriq wal maghrib. Ahli syurga itu ada tingkat-tingkat mereka, ada tingkatan-tingkatan mereka. Jadi orang yang tingkatan yang bawah itu, mereka melihat mereka yang di tingkatan yang atas itu, daripada atas mereka, sebagaimana mereka melihat bintang-bintang yang berkelipan di atas. Maknanya tinggi darjat-darjat, dan salah satu darjat boleh sampai begitu sekali kan, boleh sampai begitu sekali. Jauhnya dia tinggal kita. Jauhnya dia tinggal ke darjat amalan seseorang kan. Kita boleh bayanglah kan, aset kekayaan seseorang ahli syurga, aset kekayaan seseorang ahli syurga. Nah, kita buat perkiraan kita lah kan, perkiraan kita. Bila Nabi SAW kata, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi asyrah wal asyratu bi asyri amsalihha, falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa baca Al-Quran, dia dapat setiap huruf dia dapat satu kebajikan yang diganda 10, paling kurang 10 kan, 10. Maka Nabi pun sebutlah, aku tak katakan alif lam mim tu huruf, tapi alif tu huruf, lam tu huruf, mim tu huruf. Maknanya setiap satu alif itu 10, lam tu 10, mim tu 10. Cuba kita bayangkan macam anak-anak kita ni setiap hari baca Al-Quran. Setiap hari baca Al-Quran. Sehari baca berapa ayat? Katakanlah satu muka. Kan? Kalau 100 tak kira satu muka lah, katakanlah sehari baca 100 ayat kan. Kalau 100 ayat, dalam 100 ayat tu ada pula berapa huruf pula boleh kira. Kita katakanlah busuk-busuk, satu ayat tu kita ada 30 huruf contohnya kan. Satu ayat ada 30 huruf, berarti dah 3000 kan, dah 3000 kali pula 10, 30 kali 10 sebab satu huruf 10 kan. Mana 30,000. Bandingkan setiap hari dia baca sekurang-kurang banyak tu dia baca dengan seorang sahabatnya yang langsung tak pernah baca Al-Quran kan, langsung tak pernah baca Al-Quran kan. Maknanya dia ketinggalan di sudut aset itu, kecualilah kalau dia ada amal soleh lain, amal soleh yang lain. Tapi kalau kata Quran tak baca, amal kebajikan yang lain pun kurang, maknanya kawan yang sebelah ni tinggal dia berdesuk, tinggal dia dari sudut kekayaan aset harta syurga kan, aset harta syurga. Maka
kalau begitu munasabah tak kita tengok ketinggian makamnya sebagaimana disebutkan dalam ni, ahli syurga itu, kalaupun mereka itu ahli syurga, sama-sama ahli syurga tetapi darjat berbeza, maka orang yang di bawah itu darjat melihat orang yang ahli syurga di atas itu sebagaimana melihatnya mereka akan bintang-bintang yang berkelipat tingginya, ditinggalkan oleh orang-orang ahli syurga yang di darjat yang tertinggi itu. Baik. Maka itu bagaimana mendapat darjat yang tertinggi itu, maka di antaranya disebutkanlah ahli Al-Quran itu Allah Taala suruh baca naik. Dia baca Al-Quran naik. Semakin dibacanya Al-Quran maka semakin naik tinggi tempatnya. Kerana kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Itulah kelebihan Al-Quran. Baik. Seterusnya kita tengok. Baik, tadi saya baca hadis bahawasanya ahli syurga tadi, ni tak ada dalam buku, ni huraian tambahan. Ahli syurga tadi mereka melihat orang ahli syurga yang tinggi darjatnya itu bagaikan mereka melihat bintang-bintang yang berkedipan di atas. Mengapa begitu? Kata Nabi SAW, litafaduli bainahum. Kenapa? Kerana tak sama darjat di antara ahli-ahli syurga itu. Cumanya kalau tak silap ingatan saya, ahli syurga itu mereka tidak berduka cita, kan? Tidak berduka cita lah, kan? Itu kalau ada duka cita tu maknanya tak sempurnalah nikmat di dalam syurga. Tetapi maknanya ahli yang di atas itu menikmati kenikmatan yang melebihi daripada kenikmatan ahli yang di bawah. Cumanya tidak ada duka cita di kalangan ahli-ahli syurga. Baik. Kerana berbezanya darjat di antara mereka. Qalu ya Rasulullah, bila Nabi cerita begitu, sahabat tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tingginya makam sebahagian daripada ahli syurga, sampaikan ahli syurga yang lain tengok seperti mana tengok bintang di langit. Tingginya kedudukan darjat mereka itu. Maka mereka berbayang, ini siapa ni yang tinggi darjat sampai begini ni? Para sahabat pun tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, agaknya tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairuhum. Itu darjat nabi-nabi lah kot, wahai Rasulullah. Tu sahabat tanyalah, orang lain tak boleh sampai darjat tu. Kalau gitu sampai macam kita tengok bintang, bukan macam kita tengok menara Petronas kan? Macam kita tengok bintang, punyalah jauh dia mendahului darjatnya. Maka sahabat kata, agak-agaknya mereka itu golongan nabi-nabi lah kalau begitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, qala bala wallazi nafsi biyadi rijalun amanu billah. Baik. Lalu mereka kata agaknya mereka itu golongan nabi-nabi, selain nabi-nabi tak boleh sampai darjat tu. Para sahabat bagi pandangan, selain nabi tak sampai begitu kan. Tapi Nabi kata bala, bahkan boleh sampai. Bukan sekat nabi saja boleh sampai darjat tu, bala, Nabi kata bahkan orang lain pun daripada nabi-nabi boleh sampai darjat itu. Wallazi nafsi biyadihi rijalun amanu billahi wasadaqul mursalin. Itulah mereka itu daripada kalangan orang-orang yang beriman dengan Allah. Mereka bukan nabi-nabi dan mereka itu membenarkan para rasul. Mana orang beriman lah. Tapi apa amalan mereka tu? Kena tengoklah amalan mereka itu. Di antara kekhususannya macam disebutkan dalam hadis tu, ahli Al-Quran di antaranya disebutkan di naik tinggi tu. Sahabat bila dengar begitu kan, bila dengar tinggi sampai tengok bintang, itu jauh sangat lah maknanya ketinggiannya itu. Jadi mereka bayangkan nabi-nabi lah kalau gitu. Mereka kata orang lain tak boleh lah wahai Rasulullah. Nabi kita bahkan orang lain daripada nabi pun boleh capai darjat itu. Baik. Kemudian seterusnya kita tengok hadis daripada Muaz bin Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Daw'uhu ahsanu min daw'is syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum fama dhannukum billadhi 'amila bihadha." Siapa yang baca Al-Quran dan dia beramal dengan apa yang ada dalam Al-Quran itu, nanti di hari akhirat nanti dikurniakan kepada kedua ibu bapanya. Ni anak-anak ni, insya-Allah ibu bapa yang bertuah macam anak-anak ni, insya-Allah. Kita semua lah insya-Allah kan.
dikurniakan kepada kedua ibu bapanya akan dipakaikan dengan mahkota daripada nur di hari akhirat kelak. Ada sebahagian daripada yang mensyarahkan hadis ini menyebutkan ketika peristiwa ini iaitu ketika mereka sedang berada di mauqif di mahsyar lagi. Di mahsyar lagi. Maka dipakaikan mahkota daripada nur pada hari kiamat. Daw'uhu ahsanu min daw'is syamsi. Maka sinarnya lebih bagus daripada sinar matahari di rumah-rumah di dunia. Dia punya kecerahan, terangnya mahkota itu bersinar, mahkota bersinar dipakai kepada ibu bapa. Terangnya lebih daripada terang cahaya matahari dalam rumah yang masuk dalam rumah kamu di dunia. Kalau rumah kita, kalau kita buka tingkap masuk cahaya matahari, teranglah cahaya matahari. Cahaya matahari lebih terang daripada cahaya lampu elektrik kita ni. Kalau untuk siang hari kan lebih terang. Tapi mahkota yang dipakaikan kepada ibu bapa hamalatul Quran, ibu bapa ahli Al-Quran itu, dia lebih terang lagi daripada cahaya matahari yang masuk dalam rumah kamu di dunia ini. Maka demikian dipakaikan kepada kedua-dua ibu bapa. Bila terang keadaannya bagaimana? Maka orang kenal lah. Kan dah terang. Dia terang orang kenal, oh dia tu hebatnya kan. Dalam perhimpunan di mahsyar ramai-ramai tu tak ada orang nak kenal kita. Tak ada orang kenal kita. Kena pula orang yang malang nasibnya dia berimpit sama sendiri. Dia berimpit sama sendiri. Kadang-kadang orang yang tenggelam oleh peluh sampai tenggelam dari lutut ke pinggang sampai tercungap-cungap sampai tenggelam oleh peluh kan. Tapi ada orang juga yang dalam keadaan itu, mereka itu diberikan layanan yang istimewa, dipakaikan dengan mahkota daripada nur, iaitulah ibu bapa kepada ahli-ahli Al-Quran. Anak-anak insya-Allah, mudah-mudahan kita semua kita beramal Al-Quran, ibu bapa kita pun dapat syafaat itu. Dapat syafaat itu. Maka kata Nabi SAW, "Fama zannukum billadhi amila bihadza." Tu baru mak bapak dia. Tu baru mak bapak dia. Habis tu dia macam mana? Dia lagi-lagi lah kan. Sebab apa? Sebab ahli Al-Quran itu dia. Mak bapaknya mungkin bukan ahli Al-Quran, tetapi menjadi sebab dia menjadi ahli Al-Quran. Ibu bapa kalau dia tak hantar anak-anak datang sini, anak-anak pun tak jadi ahli Al-Quran. Ikut ibu bapa dia pilih, saya nak hantar dia pergi sekolah seni lah apalah kan, maka jadi ahli seni, tak jadi ahli Al-Quran kan. So pilihan ibu bapa itu, kecenderungan ibu bapa itu, mereka menjadi asbab membentuk anak-anak mereka, lalu anak-anak menjadi ahli Al-Quran, maka mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau di kalangan mereka yang tak pandai Al-Quran pun, tapi kesedaran yang tinggi ditebuskan kepada anak-anaknya. Sebab itu kita, terutamanya saya dan ibu bapa semua, ibu bapa sekalian, kita ada benda-benda yang kita tak dapat untuk diri kita daripada perkara-perkara baik yang kita tak sempat. Barangkali terlepas dah zaman kita belajar, maka kita tebus dengan anak-anak kita. Kita tebus dengan anak-anak kita kan. Maknanya apa yang boleh kita tebus, hantar anak kita belajar agama kan. Hantar anak kita menjadi ahli Al-Quran. Maka bagaimana tanggapanmu terhadap orang yang mengamalkan perkara ini? Jadi kalau berhimpun di mahsyar itu, ada orang berhimpun di mahsyar itu sampai beribu-ribu tahun, ratusan ribu tahun dia rasa. Tapi tak sama orang yang di mahsyar itu. Dalam hadis menyebutkan, bila sahabat mendengarkan ada orang sampai beribu-ribu tahun, mereka rasa sempit dada, rasa Allah, bimbangnya macam manalah kita nak menghadapi keadaan mahsyar itu. Maka Nabi bagi berita gembira pula, orang mukmin itu kadar lama penantiannya seperti di antara satu waktu solat dengan satu waktu solat. Ada juga dia menyebutkan seperti satu solat kan. Jadi maknanya tak sama, dataran berhimpun yang sama tetapi rasa masa yang tidak sama kan. Itu berbeza kan. Kemudian di kalangan mereka pula ada yang dimuliakan dengan kemuliaan-kemuliaan yang lain lagi. Maka di antara kemuliaan itu ialah kemuliaan yang diberikan kepada ahli Al-Quran dan ibu bapa mereka. Jadi tak payah ceritalah kepada ahli Al-Quran tu, mereka tu diberi layanan macam mana agak-agaknya di mahsyar. Tak payahlah diberitahu. Bila Nabi beritahu kita mak bapak pun pakai mahkota terang, lebih terang daripada cahaya matahari lagi, maka tak perlulah diberitahu lagi. Kita faham sendirilah kepada ahli Al-Quran itu sendiri. Baik. Sikit satu lagi. Daripada Abdullah bin Mas'ud, daripada Nabi SAW,
Iqra'ul Qur'ana fa inna Allah Ta'ala la yu'azzibu qalban wa'yal Qur'ana wa inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah. Di sini tulis ma'dabatullah. Boleh dua, boleh. Ma'dabah boleh, ma'dubah boleh. Ma'dubatul tabah. Tak ma'dubah boleh kan. Ma'dubatullahi faman dakhala fihi fahuwa aminun wa man ahabba al-Qur'ana falyubshir. Bacalah Al-Quran. Fa inna Allah Ta'ala la yu'azzibu qalban wa'yal Qur'an. Allah Ta'ala tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa hati yang menghayati Al-Quran. Hati yang menghayati Al-Quran. Maksud menghayati Al-Quran apa? Sentiasa mengingati Al-Quran tu. Ataupun kalau betul lah, nak payah nak carilah orang yang hafal Al-Quran pun spontan semua, anytime pada sebarang masa dia boleh ingat semua 30 juzuk tu. Oh, susah nak cari kan. Tapi sekurang-kurangnya dia berusaha, dia pernah menghafalnya dan dia berusaha, dia tidak meninggalkannya, dia menghayati Al-Quran itu. Allah Ta'ala tidak mengazabkan hati yang sentiasa menghayati Al-Quran. Maknanya hatinya hidup. Hatinya hidup. Jadi disifatkan begini, inna hadzal Quran ma'dubatullah. Al-Quran itu adalah hidangan Allah. So ma'dubah ini adalah satu perkataan yang membuat maksud aneka jenis Ma'idah. Ma'idah ni dalam Al-Quran ada surah Al-Ma'idah. Al-Ma'idah itu maksud hidangan, meja hidangan. So ma'dubah itulah hidangan yang di dalamnya terdapat pelbagai aneka bentuk jenis-jenis makanan, itu dipanggil ma'dubah. Jamuan, hidangan Allah. So dalam Al-Quran itu ada berbagai-bagai. Dalam Al-Quran itu ada basyir, ada bisyarah, ada inzar, ada al-qasas, ada berita gembira, ada berita menakutkan, ada cerita-cerita yang terdahulu, ada hukum hakam, ada ibrah, pengiktibaran, berbagai-bagai kita boleh ambil dalam Al-Quran. Seolah-olahnya kalau kita hidangan itu aneka jenis. Kalau orang tak hidangan untuk makanan fizikal itu, ada makanan yang masam, ada yang manis, ada yang pahit, ada yang macam-macam aneka jenisnya kan. Tak semestinya pahit itu dia membahaya. Ada dia memanfaatkan ubat yang pahit itu, memanfaatkan kan. Jadi maka Al-Quran itu bagaikan satu hidangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita faman dakhala fihi fahuwa amin. Siapa masuk dalam ma'dubah hidangan Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka dia akan aman. Wa man ahabbal Qur'ana falyubshir. Dan sesiapa yang suka cinta kepada Al-Quran, falyubshir, maka bergembiralah, terimalah berita gembira. Yubshir daripada perkataan absyara. Satu lagi basyara. Basyir. Basyir itu maksud dia, basyir tolong bagi tahu kepada orang berita gembira. Itu basyara. Absyara itu maknanya bergembiralah. Kan basyar. Kalau saya kata kepada anak, basyir akhaka bi fauzih. Contohnya, tolong sampaikan berita gembira kepada saudara kamu tentang kemenangannya. Contohnya kan, sahabat kita masuk satu pertandingan apa-apalah, kita katakan, tiba-tiba diisytiharkan dia dapat tempat pertama, dia tak tahu lagi, tapi orang lain dah tahu, kita memberitahu basyir akhaka bi fauzi, bagi tahu. Basyara tu maknanya kita suruh orang bagi tahu. So bila kita suruh orang bagi tahu, orang tu pergilah kepada sahabat dia nak bagi tahu, maka dia kata apa? Dia kata absyir, dia tak kata basyir. Absyir maknanya bergembiralah, terimalah berita gembira. So maknanya di sini disebut falyubshir. Lam amar tu, lam amar tu asalnya liyubshir, tapi bila masuk fa tu maka dia matikan, dia falyubshir. Maka orang yang membaca, orang yang suka kepada Al-Quran itu, maka terimalah berita gembira. Dalam keadaan apa pun, siapa yang ada kecintaan kepada Al-Quran, maka dia boleh terima berita gembira lah. Apa-apa pun, dia masuk dalam golongan yang insya-Allah mendapat kebaikan yang banyak. Itu maksudnya berita gembira. Baik. Jadi sampai setakat itu saja dahulu. Kita dah masuk waktu kan? Dah masuk waktu kita, jadi sampai sekarang itu dahulu. Mungkin pertemuan kita seterusnya nanti kita mungkin akan kita ulang balik hadis ni dan kita huraikan lagi insya-Allah sebelum kita masuk kepada hadis tajuk yang baru. Jadi mudah-mudahan dimanfaatkan. Mohon ampun dan maaf sebarang kekhilafan.
kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.